Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amiratul Munirah binti Yahaya dari Akademi Pengajian Islam Contemporary ASIS UiTM Shah Alam akan membentangkan tajuk mengenai perancangan pengurusan kewangan dalam aspek kekeluargaan berpandukan kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Tajuk ini adalah merupakan geran dalaman ASIS yang bertajuk Model Penerapan Nilai Murni dalam Aspek Kekeluargaan berpandukan teladan kisah Al-Quran dalam masyarakat Malaysia, dan ahli kumpulan yang lain iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Asmadi Yaakob, Dr. Siti Sarah Izham, Dr. Muriha Abdullah dan juga Ustazah Sofia Moidin. Pengenalan tajuk ini. Pengukuhan ekonomi melalui institusi kekeluargaan adalah aspek yang penting dan perlu diambil perhatian oleh pasangan suami isteri dalam mengekalkan keharmonian rumah tangga. Ia suatu keperluan bagi suami isteri untuk mempelajari ilmu pengetahuan agar mampu merancang dan menguruskan kewangan keluarga dengan lebih tersusun. Berdasarkan kefahaman ayat 32 dari surah An-Nur yang menyatakan bahawa ada jaminan rezeki oleh Allah SWT melalui ikatan perkahwinan, menunjukkan institusi perkahwinan melalui kehidupan berkeluarga ini mengandungi keberkatan dengan penghasilan rezeki yang telah Allah tetapkan. Namun, ketua keluarga perlu berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menjana pendapatan keluarga, mempunyai ilmu dan strategi dalam menguruskan kewangan keluarga agar tidak menghadapi kesusahan seperti mengalami kemiskinan, berhadapan risiko kehilangan pendapatan dan terbelenggu dengan bebanan hutang. Kajian ini akan memperkenalkan teori perancangan dan pengurusan kewangan Nabi Yusuf AS. Hal ini disebabkan cabaran kehidupan masa kini berdepan dengan krisis ekonomi di peringkat negara dan global, terutama fasa pasca COVID-19. Kebanyakan ketua keluarga terpaksa menampung bebanan perbelanjaan keperluan keluarga yang tinggi, dalam masa yang sama berlaku penyusutan pendapatan, berlaku ketidakstabilan ekonomi dalam institusi keluarga iaitu cabaran kemiskinan bandar, malah menjadi penyebab faktor berlakunya keruntuhan rumah tangga. Menurut Jabatan Perangkaan 2020, lebih dari 223,000 orang adalah kategori miskin bandar. Dan golongan yang berpendapatan kurang dari 2,500 telah meningkat sebanyak 12.5%, manakala golongan yang asalnya kategori M40 telah beralih menjadi B40 meningkat sebanyak 20%. Dan kes-kes perceraian bukan sahaja melibatkan golongan muda, tetapi juga berlaku terhadap golongan pertengahan dan juga di akhir usia. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia melaporkan terdapat 45,420 kes perceraian yang didaftarkan di seluruh negeri pada tahun 2021, dan kes yang tertinggi melibatkan negeri Selangor dan diikuti negeri Johor. Jadi tajuk ini saya kira satu solusi untuk membantu mengukuhkan ekonomi keluarga agar masalah-masalah berkaitan dengan kekeluargaan ini dapat diatasi dengan baik. Metodologi kajian tajuk ini, paper ini menggunakan kaedah kualitatif dan pengumpulan data kajian menggunakan metod kajian kepustakaan yang terdiri daripada sumber primer dan juga sumber sekunder. Kemudian kami meneliti perbincangan dalam kitab-kitab tafsir, mengkaji jurnal-jurnal akademik dalam bidang pengurusan kewangan Islam yang memfokuskan elemen pengukuhan ekonomi keluarga berpandukan kisah Al-Quran dalam surah Yusuf alaihissalam. Pengumpulan data kajian juga menggunakan temu bual semi-structure dengan seorang ejen pengurusan kewangan dari Agensi Perlindungan Takaful AIA, kendalian produk hibah, dan analisis data kajian menggunakan kaedah induktif, diduktif, analisis dokumen dan pemerhatian. Berikut adalah kajian literature yang mana kami menggunakan 3 kitab tafsir, iaitu Tafsir Al-Marawi, Tafsir Ibn Katsir dan juga Tafsir fi Zilalil Quran, dan kami juga merujuk jurnal-jurnal daripada topik pengurusan kewangan Islam yang membincangkan tentang family food security. Seterusnya membincangkan secara khusus tentang security makanan berlandaskan konsep halalan thayyiban. Ada juga jurnal yang membincangkan tentang takaful keluarga sebagai instrumen pengurusan risiko menghadapi pandemik COVID-19. Seterusnya tulisan Nur Fitriah Salehah Syahirin yang
membicarakan tentang analisis kaedah penentuan kemiskinan pasca COVID-19 dan punca penceraian serta bagaimana pengurusan harta keluarga Islam dan realiti semasa di Malaysia yang ditulis oleh Profesor Ahmad Hidayat Buang. Dapatan kajian fokus kepada surah Yusuf ayat yang ke-47 hingga ke-49. Bismillahirrahmanirrahim. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Summa ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Summa ya'ti min ba'di dhalika 'amin fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Sadaqallahul azim. Daripada ayat tersebut, berikutlah analisis tafsir berkait konsep security makanan. Pandangan ulama yang menyatakan analisis surah ini menyentuh mengenai perancangan pengurusan kewangan berkait isu kenegaraan, iaitu jaminan penyediaan bekalan makanan, food security bagi mengatasi masalah kelaparan dan kebuluran. Tafsir Al-Marawi menyatakan bahawasanya Nabi Yusuf AS meminta raja supaya berwaspada kerana baginda menjangkakan negara Mesir akan mengalami krisis kemarau dalam tempoh yang panjang kelak. Dan Ibnu Katsir menjelaskan pada musim kemarau itu bumi tidak menghasilkan tanaman walaupun sedikit. Dan menurut Al-Marawi, Nabi Yusuf menyarankan agar membuat persediaan bekalan makanan yang mencukupi dengan menyeru rakyat menanam gandum selama 7 tahun berturut-turut tanpa henti. Kemudian menyimpan sebahagian tangkai gandum bertujuan memenuhi keperluan bekalan makanan pada musim kemarau yang akan datang. Tafsir Ibnu Katsir menegaskan tentang larangan membazir dan menyarankan hasil tanaman sepanjang 7 tahun yang subur itu disimpan agar tidak cepat rosak. Manakala sebahagian yang diperlukan untuk makan harus digunakan dengan cermat. Hubung kait antara teori ekonomi Nabi Yusuf dan perancangan pengurusan kewangan keluarga. Dalam tafsir fi Zilalil Quran menjelaskan mengenai kelebihan Nabi Yusuf, iaitu mampu untuk mentadbir mimpi. Itu merupakan ilmu laduni, kurniaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan strategi perancangan yang dikemukakan telah membuktikan baginda merupakan seorang pemimpin yang berwawasan dan bijak menguruskan ekonomi negara. Nabi Yusuf mengusahakan kegiatan ekonomi dalam sektor pertanian dan berperanan menasihati perancangan ekonomi negara untuk masa hadapan dengan jangkaan tempoh masa tertentu. Hasil persediaan yang mencukupi, Mesir berjaya menangani kemelut kemarau dan masalah kekurangan makanan dengan baik berbanding kawasan-kawasan yang lain sehingga boleh membantu memenuhi permintaan bekalan makanan dari luar kawasan. Konsep sekuriti makanan menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian Bangsa-Bangsa Bersatu FAO, iaitu penyediaan bekalan makanan asasi yang berkhasiat perlu mencukupi dan memiliki kemampuan untuk memperolehinya. Teori ini boleh diaplikasikan di seluruh negara dengan menumpukan usaha dalam sektor pertanian, menyarankan agar masyarakat mengamalkan sikap berjimat cermat ketika senang, kemudian menyimpan bekalan makanan asasi sebagai persediaan untuk menghadapi saat-saat sukar seperti musim kemarau atau wabak atau dalam situasi peperangan. Idea yang baginda lontarkan ini mempunyai hubung kait dengan polisi pengeluaran, sekuriti makanan dalam bidang pertanian. Walaupun pada asasnya ia melibatkan isu kenegaraan, namun intipati pengajaran mengenai konsep tersebut boleh dikaitkan dan diaplikasikan dalam institusi kekeluargaan bertujuan memenuhi keperluan asasi makanan keluarga dengan mengukuhkan pendapatan keluarga dan mengawal perbelanjaan bulanan sebagai persediaan menghadapi pelbagai risiko di kemudian hari. Tuntutan menyediakan bekalan makanan asasi keluarga yang mencukupi di Malaysia. Dalam aspek kekeluargaan, penekanan terhadap pembangunan ekonomi keluarga adalah diutamakan. Justru intipati pengajaran ayat-ayat daripada surah Yusuf ini boleh dijadikan sebagai panduan untuk merancang dan mengurus ekonomi dan kewangan keluarga. Dan perkahwinan ini adalah satu amanah yang sewajarnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh pasangan suami isteri. Dan ajaran Islam telah menyediakan garis panduan berupa hak dan kewajipan yang mesti dipatuhi oleh pasangan suami isteri supaya segala keperluan rumah tangga ini terlaksana dengan baik, teratur dan juga sempurna. Hak suami isteri perlu dilaksanakan dengan baik. Hak sebagai seorang suami memberi nafkah sebagai pemimpin dan pembimbing kepada isteri dan anak-anak. Isteri pula sebagai pengurus rumah tangga. Baik, berkaitan dengan tuntutan menyediakan bekalan makanan asasi keluarga,
Beras merupakan makanan ruji rakyat Malaysia dan ketua keluarga bertanggungjawab memastikan penyediaan bekalan makanan asas terhadap keluarga. Family food security adalah mencukupi dari sudut kuantiti, kualiti serta memenuhi keperluan khasiat nutrisi yang seimbang berdasarkan budaya persekitaran masyarakat setempat. Mengurangkan jurang kemiskinan melalui pencapaian taraf pendidikan yang tinggi serta mampu menjana pendapatan per kapita keluarga yang memuaskan adalah antara faktor jaminan bekalan makanan keluarga dapat disediakan dengan baik bagi mengelakkan masalah kelaparan dan kebuluran yang akhirnya boleh menjejaskan kesihatan. Teori perancangan dan pengurusan ekonomi berpandukan Nabi Yusuf boleh dikaitkan dalam suasana institusi kekeluargaan agar pasangan bijak merancang kewangan bagi memastikan kelangsungan perkahwinan agar mampu menyediakan keselesaan hidup sekeluarga, berupaya menjana pendapatan yang konsisten dan lebih terurus serta akhirnya boleh mencapai keharmonian rumah tangga. Berikut adalah saranan amalan perbelanjaan berhemah dalam institusi keluarga. Jumlah pendapatan yang diusahakan oleh pasangan suami isteri sewajarnya diperoleh dari sumber yang halal dan kebiasaannya pendapatan bulanan keluarga hanya sekadar mencukupi keperluan dan tiada lebihan yang banyak, terutamanya bagi keluarga yang menetap di bandar. Secara umumnya, tuntutan kehidupan masa kini terbeban dengan hutang bulanan seperti sewa rumah, sewa kereta, kos utiliti, kos pendidikan anak-anak dan sebagainya. Dan ketua keluarga perlu memastikan perbelanjaan yang wajib dipenuhi, termasuklah pembayaran zakat. Ketua keluarga perlu mengawal perbelanjaan dengan mengutamakan perkara-perkara yang perlu dan perlu ada perancangan dalam berbelanja untuk mengelak dari pembaziran dan ditimpa kesusahan berupa kesempitan wang pada masa hadapan. Dan amalan menabung dan galakan mencarum pelaburan patuh syariah. Tuntutan menabung di institusi perbankan Islam perlu dilaksanakan dalam sesebuah keluarga. Tabiat menabung perlu dididik dan diterapkan terhadap anak-anak. Dan peraturan asas dalam menyimpan dan menabung adalah sekurang-kurangnya bersumberkan 10 hingga 15% daripada pendapatan yang diperolehi. Perbelanjaan keluarga seperti tanggungan, pendidikan anak-anak dan sebagainya itu perlu dirancang melalui usaha menabung dan menyimpan di institusi perbankan Islam dan skim pelaburan simpanan takaful yang patuh syariah. Takaful ini berkonsepkan saling melindungi dan menjamin antara satu sama lain melalui ikatan perjanjian antara individu-individu yang mencarum untuk sekiranya terdapat sebarang kerugian setelah ada pensyarum yang ditimpa musibah. Dan pengendali takaful pula dilantik sebagai wakil untuk menguruskan tabung takaful secara profesional. Justru ketua keluarga digalakkan menyimpan dan menabung menggunakan kemudahan perbankan kewangan Islam dan mencarum skim takaful keluarga yang berkonsepkan pelaburan secara Islam. Takaful keluarga adalah satu instrumen pelindungan yang boleh membantu untuk menangani daripada resiko yang berbentuk kerugian harta benda, resiko kehilangan pendapatan kerana kematian ketua keluarga, kekurangan wang simpanan, serta resiko pembiayaan perubatan. Dan takaful keluarga adalah sebagai satu instrumen yang boleh membantu individu dan keluarga untuk melindungi pendapatan mereka dan menangani resiko akibat kehilangan pendapatan akibat musibah dan sebagainya. Berikut adalah kesimpulan. Aspek kewangan adalah aspek yang terbesar dalam sesebuah institusi kekeluargaan dan kesimpulan yang boleh kita ambil pengajaran daripada surah Yusuf ayat 47 dan sehingga ayat ke-49 ini menunjukkan bahawa terdapat 3 komponen utama iaitu proses penyediaan perancangan pengurusan kewangan keluarga itu penting bagi memastikan penyediaan bekalan makanan asasi keluarga yang mencukupi, kemudian menerapkan amalan menabung, seterusnya mencarum dalam pelaburan patuh syariah. Seterusnya memupuk dalam diri setiap ahli keluarga itu supaya mengamalkan amalan perbelanjaan yang berhemah dan tidak boros. Saya rasa sekian daripada saya. Itu sahaja perbantangan daripada saya.